Okey. Okey, semua dengar suara cikgu kan? Dengar. Okey, Dengar. kita boleh mula kelas. Cikgu nak minta Haziq lah, Haziq baca doa. Kawan-kawan yang lain aminkan doa Haziq. Doa belajar. Okey, Haziq boleh buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina ni'mataka wansurna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Amin. Okey. Terima kasih Haziq. Baca doa. Okey, so kita nak mulakan kelas. Hari ni kelas apa ni? Matematik. Kelas matematik. Kelas matematik. Matematik. Cikgu nampak ada koyum nak masuk tadi. Okey, kelas matematik. Okey, tahun ni cikgu akan mengajar kamu subjek matematik. Okey, untuk buku matematik, buku teks. Ini buku teks matematik. Mungkin ada sebahagian daripada kamu yang dah pun ambil buku dekat sekolah. Tapi mungkin ada juga sebahagian yang belum ambil. Okey, kalau yang belum ambil, sepanjang kelas masa PKP ni, cikgu dah uploadkan dekat dalam Google Classroom subjek matematik, cikgu dah uploadkan dah PDF buku ni. Maksudnya PDF tu apa? Kamu boleh buka dekat telefon ataupun dekat laptop atau dekat tab ke apa-apalah. Jadi kamu boleh guna untuk sementara waktu. Sementara belum dapat buku yang betul. Untuk rujukan dekat rumah kan. Dan setiap kali kelas, cikgu akan tetap juga buat nota. Maksudnya kalau kamu tak ada buku pun, boleh tengok pada nota. Tapi kalau nak tengok buku, lebih baik tengok buku kan, lagi nampak lagi jelas macam-macam. Jadi bolehlah tengok dekat Google Classroom tu. Cikgu dah letak dah buku. Okey. Dan untuk subjek untuk tahun 4, bermula daripada tahun 4, tahun 5, tahun 6, semua mata pelajaran kamu dah tak ada buku aktiviti. Macam tahun lepas matematik ada buku teks, ada buku aktiviti. Tapi tahun ni hanya ada buku teks sahaja. Tahap 2 dipanggil tahap 2. Tahun 4, 5, 6 dia tak ada buku aktiviti, hanya ada buku teks sahaja. Okey, tu cikgu bagi tahulah pasal buku kan. Okey. So sekarang ni kita boleh mula kelas. Kita nak belajar untuk tajuk yang pertama hari ni. Boleh daripada hari ni. Boleh tengok slide. Tajuk yang pertama kita nak kenali nombor. Tapi sebenarnya kamu bukannya tak kenal nombor. Kan? Mesti semua dah kenal nombor. Tapi apa yang kita nak belajar dalam tajuk daripada dalam tajuk ni? Okey. Setiap tahun kamu akan belajar matematik ditambah satu rumah. Contohnya masa darjah 1 kamu belajar puluh dengan sar. Kan nombor tu besar pun sampai 10 je. Lepas tu bila masuk tahun 2, dia tambah sikit jadi ratus, dan tahun 3 tambah lagi rumah ribu. Okey, masuk tahun 4, kamu tambah rumah puluh ribu. Dekat situlah kenapa kita kena belajar lagi tajuk kenali nombor. Sebab setiap tahun kamu akan belajar rumah yang baru. Masuk rumah yang baru yang lebih besar. Sebab itulah kena belajar. Kita kena ulang balik apa yang kita dah tahu sebelum ni. Okey. Jadi dalam tajuk kenali nombor hari ni, kita nak tengok. Okay, macam mana cara untuk menulis semula nombor. Macam mana cara nak tulis semula nombor. Sebab bila kita buat latihan, contohnya latihan tu dia suruh kita tuliskan nombor ini dalam bentuk perkataan. Okey, sekarang ni kita ada berapa digit? Kita ada 5 digit. Mula daripada belakang. Kita ada 4,
9. So ada 1, 2, 3, 4 dan 5 digit. Jadi kita ada dah 5 digit sampai rumah apa? Okey, kita cuba susun nombor ni dalam bentuk rumah supaya senang kita nak tulis dalam perkataan. Okey. Jadi kita pun masukkan bermula daripada rumah sa. Sebab kalau nombor tu dia ada 1 digit je, digit tu ialah rumah sa. Jadi kita ambil dulu letak dalam rumah sa. Okey, masuk rumah 10. Seterusnya, nombor 2 dimasuk rumah 100. Dan terus lagi 6 masuk rumah 1000. Dan yang terakhir, nombor 5 masuk rumah 10,000. Okay, jadi semua nombor yang kita ada, semua kita dah masuk dalam rumah masing-masing. Dia ada rumah dia dah, sa, puluh, ratus, ribu dan juga 10,000. Okey, jadi apa lagi yang kita perlu buat? Bila kita dah susun dalam ni, okay, kita boleh mula tulis dalam perkataan. Okey, kita tulis dalam perkataan. Kita mula daripada depan. Tulis dalam perkataan, kita mula daripada depan. So yang depan ni kita tulis angka dia, angka 5. Rumah dia ialah 10,000. Jadi kita tulis 50,000. Ya. Ya. Pusat berapa? Pusat berapa? Tengok buku lagi, tengok slide je. Tengok dekat cikgu je, tak payah tengok buku lagi. Okey. Jadi sekarang ni kita ada 5, rumah yang pertama tadi 5. Lepas tu rumah dia ialah 10,000, jadi tulis 50,000. Okay, kita pergi pada rumah yang kedua, 6. Rumah dia ialah 1,000, jadi 6,000. Naili. Jangan conteng. Okey. Kemudian kita pergi pada rumah yang seterusnya. Selepas rumah 1,000, rumah 100. Jadi 2 rumah ratus, 200. 90, 4 sa. Untuk sa dia ada pengecualian. Tak payah letak sa. Tak payah letak perkataan sa. Okey, sekarang ni dah siap ke belum? Belum lagi. Kita kena semak dulu. Ada tak perkataan rumah tu yang 2 kali? Sepatutnya dia mesti kena sekali je. Perkataan 1,000 dekat sini. Ada 1,000. Dekat sini pun ada 1,000. Kalau kita sebut 50,000, 6,000. Kenapa kita nak ulang 1,000 2 kali? Jadi kita tak payah ulang 1,000. Kita buang 1,000 yang pertama tu, kita tinggal 1,000 yang kedua sahaja. Jadi kita tulis semula 56,294. Jadi itu ialah jawapan dia yang betul. Sebab kita tak nak ulang perkataan yang sama banyak kali. Okey, jadi 56,294. Itu cara untuk kita nak tulis nombor dalam perkataan. Okey, kita try buat yang ni pula. Semua sekali cuba buat. Kita cuba buat. Tak payah beritahu jawapan lagi. Dan same jawapan dengan jawapan cikgu sama ke tak sama. Okey. Kita nak sebut dia. Kita kena letak dia dalam rumah. Letak dalam rumah macam ni. Bila kita nak sebut, kita akan sebut apa? Kita akan tulis dalam macam mana? Okey, cikgu nak seorang tolong jawab. Warna apa? Cikgu nak Zulaika. Boleh tak Zulaika tolong bagi tahu? Nombor ni kita nak sebut macam mana? Boleh. Okey, cuba. 21,513. Okey, kita tengok. Betul tak? 21,513. Okey, betul. Tanya pada Zulaika. Betul jawapan dia. Okey, jadi senang ke susah? Senang je kan? Senang je cara untuk nak tulis semula ataupun sebut semula nombor. Okey, kita pergi pula pada contoh soalan yang kedua. Bila dia bagi tahu dalam bentuk perkataan dan kita perlu tulis dalam bentuk nombor. Macam mana kita nak letak dalam bentuk nombor ni? Okey.
Jadi sama juga macam tadi kita buat rumah. Dan untuk yang kita dah bagi perkataan ni, kita nak masukkan dalam rumah, kita masukkan daripada belakang juga. Kita tengok daripada belakang ni. Ni. Mula daripada belakang. Perkataan yang pertama ialah 5. Dia ada cakap 50 tak? Bukan. Dia tak cakap 500. Dia tak cakap 5,000. Jadi kita pun terus tulis 5 ni sebagai star. Sebab dia tak cakap 50,000. Dia tak cakap 5,000. Jadi maksudnya 5 tu dalam rumah besar. Okay, kemudian lepas 5 dia cakap ratus. Okey, maksudnya nombor yang seterusnya dalam rumah ratus. Okey, kita dah lompat satu rumah sebab dia tak sebut rumah puluh. Jadi bermaksud dekat rumah puluh tak ada nombor. Sebab tu jadi sifar. Dan dia terus letak ratus, 300. Jadi 3 tu dekat rumah ratus. Okey, dan seterusnya dia letak 16,000. Ribu dia letak 16,000. Jadi kita pun letak nombor 16. 6 dengan 1. 16. 16,000. Jadi jawapannya ialah 16,305. Macam tu cara untuk kita nak letakkan nombor daripada asalnya dibagi perkataan. Okey, boleh faham? Ya? Tandas. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita dah tengok pada cara untuk nak tulis nombor. Okay, kalau ada masalah nanti kita boleh pergi pada latihan ya. Okey, kita tengok pula pada tajuk yang seterusnya iaitu nilai tempat dan nilai digit. Okey, ini pun kamu dah pernah belajar tapi kita ulang balik dan kita tambah nilai tempat yang baru iaitu 10,000. Okey, nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam satu nombor. Bila dibagi satu nombor, kita nak kena tahu dekat nombor 6 ni ialah rumah apa. Kemudian nilai digit dia apa contohnya. Okey, nilai digit tu apa? Nilai digit tu ialah nilai bagi setiap digit ataupun nombor. Digit tu ialah nombor berdasarkan kedudukan. Kalau nombor tu berada dekat depan sekali, dia ialah nilai dia apa. Kalau nombor tu duduk belakang sekali, nilai dia apa. Okey, untuk kita nak tahu tentang nilai digit dan nilai tempat, cikgu beri contoh untuk kita letakkan. Nombor 56,294 tadi, kita letakkan dalam bentuk jadual ni. Dalam jadual ni kita letakkan nilai digit atas. Daddy, help me. Kenapa tu? Okey, kita letakkan digit dalam sumber dan letakkan digit dekat atas 56,294. Okey, kemudian kita letakkan nilai puluh. Nilai tempat. Nilai tempat ni dia dah memang tetap. Setiapnya dia mesti bermula dengan sar kat belakang, kemudian puluh, kemudian 100, 1000, 10,000. Okey. Dan nilai digit. Nilai digit ni dia akan masuk berdasarkan nilai tempat. Kalau nilai tempat dia ialah 10,000, dia mesti ada 4 sifar. Nilai 10,000 mesti ada 4 sifar. Jadi 5 tambahlah 4 sifar di belakang dia. Jadilah 50,000. 6 untuk ribu, rumah ribu mesti kena ada 3 sifar. Jadi lepas letak 6, letaklah 3 sifar dekat belakang. Okay, kemudian rumah yang seterusnya, rumah ratus, mesti kena ada 2 sifar. Jadi lepas letak nombor, letak 2 sifar. Dan rumah puluh mesti ada 1 sifar, jadi letak 9 sifar. Rumah sah, dia tak ada sifar. Dia tak ada sifar. Dia hanya ambil digit tu sahaja, nombor tu sahaja. Jadi kalau nombor 4 lah. Tak perlu tambah sifar. Jadi ini ialah nilai tempat dan nilai digit. Mesti kena ingat, nilai tempat ialah jawapan yang kita tulis dalam bentuk perkataan. Kita kena eja dia. Kalau puluh kena eja, P-U-L-U-H-U, puluh. Kalau nilai digit, kita tak payah eja, tak payah tulis dalam perkataan. Kita mesti kena tulis dalam bentuk digit lah, nombor. Okey.
Kemudian kita pergi pada tajuk yang ketiga ini yang dan terakhir untuk kelas hari ini, iaitu perbandingan nombor. Okay, kita nak bandingkan nombor. Mungkin kalau nombor yang sikit, kita senang nak bandingkan. Contohnya 5 dengan 1. Kita tahu, oh 5 ni lagi banyak, lagi senang kan? Kita nak bandingkan dia, senang. Sebab 5 ni, kita boleh nampak banyak. Tapi bila kita dah pergi pada nombor yang besar, nombor puluh ribu, nombor ribu, jadi kita mungkin boleh jadi keliru. Sebab tak tahu macam mana, nombor ni lagi besar, nampak macam ni lagi besar, nampak macam ni lagi besar. Jadi sebenarnya macam mana cara nak tentukan nombor mana yang lebih besar. Okey, kita pergi pada contoh ni. Ni cikgu ambil contoh dalam buku. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada 2010. Okey, dia ada tempat dia nama Lawas, ada 1,105 orang. Kemudian Lubuk Antuk ada 24,711 orang. Bintulu ada 75,141 orang. Sibu ada 69,711 orang. Okey, kemudian kita soalannya ialah antara daerah Bintulu dan Sibu. Dia suruh dua je, antara dua je. Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban yang mana lebih ramai? Jadi kita buat perbandingan ni, cikgu suka untuk guna jadual lagi sekali. Sebab bila kita guna jadual, kita nampak dengan lebih jelas. Ikut rumah dia. Okey, masukkan nombor dalam rumah. Bintulu dia letak dekat atas ni 75,141. Jadi masukkan 75,141 ikut rumah dia. Dan Sibu ada 69,711 orang Iban. Bila kita dah susun macam ni ikut rumah, baru kita boleh bandingkan. Okey, bandingkan, kita mula bandingkan daripada nombor yang paling besar. Maksudnya rumah yang besar ialah rumah 10,000. Jadi kita pergi pada rumah 10,000, kita bandingkan antara dekat rumah 10,000 ni ada nombor 7 dengan nombor 6. Yang mana lebih besar antara 7 dan 6? Mana lebih besar? 7. Siapa boleh tolong? Mana yang lebih besar antara 7 dengan 6? 7. Ya, 7. Betul. 7 lebih besar daripada 6. Jadi, bila 7 lebih besar daripada 6, automatik nombor yang di atas tu lebih besar daripada nombor yang di bawah. Tak payah dah tengok yang belakang-belakang tu. Tak payah dah. Kita tengok yang depan je dah jumpa dah nombor tu lebih besar. Maksudnya confirm memang dia lebih besar daripada nilai yang bawah tu. Jadi 75,141 lebih besar berbanding 69,711. Bermakna penduduk dekat Bintulu lebih ramai dari di Sibu. Bermaksudnya dekat Bintulu ada orang Iban lagi ramai daripada dekat Sibu. Okey, itu kalau dia berbeza. Kan? Macam mana pula kalau dia sama? Contohnya soalan ni. Sama juga. Dia nak cari daerah mana yang lebih ramai. Tapi kita tengok nombor dia hampir sama. Kita mula macam cikgu cakap tadi, untuk nak bandingkan mana yang lebih besar, kita mula tengok daripada rumah yang paling besar, iaitu rumah 10,000. Okey, tapi dekat rumah 10,000, semuanya sama. Semuanya 2. Jadi, kita pergi pula ke rumah belakang dia. Lepas, kalau yang depan semua sama, pergi dekat rumah belakang, rumah 1,000. Dekat rumah 1,000, kita boleh nampak tak apa yang lebih besar? 1 dengan 4. Perbandingan antara 1 dan 4. Dan mestilah 4 yang lebih besar. Jadi sebab tu cikgu bulatkan 4 kat situ. Cikgu petakkan 4 kat situ menandakan 4 ni lebih besar. Jadi kita pergi pula pada ada 2 yang besar. 4 ni ada 2. Satu yang 24,712, ada lagi satu 24,721. Okey. Disebabkan ada 2, kita pergi pula ke rumah yang seterusnya. Rumah 100.
dekat rumah ratus dia 7 dengan 7. Kita tengok yang ni. 7, yang ni 7, yang ni pun 7. Jadi sama. 7 dengan 7 sama. Bila sama, cikgu kata tengok belakang lagi. Jadi kita tengok pula rumah 10. Okey, dekat rumah 10 perbandingan antara 1 dan 2. Yang mana lagi besar? Mestilah 2 lagi besar daripada 1. Okey, bila dah kat situ kita dah jumpa yang paling besar iaitu 24,721. Ialah nombor yang paling besar. Cikgu salah eja kat situ. Ialah pula. Ialah nombor yang paling besar. Dan bermaksud penduduk di 1000, 24,721 tu ialah penduduk di 1000. Jadi dekat situlah penduduk Iban yang paling ramai. Maksudnya bila kita nak bandingkan nombor, kita kena mula daripada rumah yang paling besar. Kalau rumah 1000 yang paling besar, kita mula daripada 1000. Kalau ada nombor yang rumah 10,000, jadi kita mula daripada rumah 10,000. Kalau ada yang sama, baru kita bergerak ke belakang. Makin lama makin belakang, Okey. Dan kamu akan lebih faham bila kita buat latihan. Bila kamu buat latihan. Okey. Jadi sampai situ je kelas kita. Kita nak belajar ada beberapa penting tu, beberapa perkara penting tu. Okey. Jadi kita akan sambung nanti untuk kelas yang seterusnya. Okey. Jadi lepas ni kamu boleh buat latihan. Cikgu dah pun upload latihan dalam Google Classroom. Okey, latihan tu sebenarnya ada je dalam buku kamu. Ni, buku teks ni. Cikgu akan ambil latihan tu daripada latihan uji diri. Contohnya dekat muka surat 3, muka surat 5. Nanti kamu tengok latihan uji diri tu. Okey, kamu nak buat dekat mana? Kamu belum ada buku tulis kan, buku petak yang cikgu bagi, belum lagi ada. Jadi kamu boleh guna buku tahun lepas. Buku tahun lepas, buku petak, buku matematik tahun lepas. Masa kamu tahun 3. Okey, boleh guna semula. Sebab cikgu kalau yang tak habis kan, mesti ada muka surat kosong lagi, guna yang tu. Tapi kalau kamu dah tak ada buku tu, contohlah dah kemas-kemas rumah dah tak guna dah buku tu, ingatkan nak tak guna, nak buang dah ke, boleh kamu buat atas kertas ataupun mana-mana buku lah, asalkan kamu buat. Buatkan latihan tu, tulis soalan dan tulis jawapan, kemudian dah siap dah untuk setiap satu muka surat tu, jadi ambil gambar, hantarkan dalam Google Classroom. Okey, hantarkan dekat situ, nanti cikgu akan semak jawapan kamu betul ke tak, menandakan kamu faham ke tak faham. Okey. Dan kalau nak buat latihan tu tiba-tiba baru rasa macam keliru kan, tak faham kan. Okey. Terus boleh mesej cikgu. Siapa yang contoh slide cikgu ni? Okey. Boleh bagi tahu cikgu, cikgu boleh tolong. Okey, macam Zulaika, contohnya Zulaika daripada sekolah lain kan, tapi dekat sekolah tu mesti ada juga buku petak kan. Betul tak? Betul tak Zulaika? Ada tak buku petak? Ada? Kalau ada, boleh guna semula buku yang tahun lepas. Okey? Dan mula-mula lain pun ada juga kan? Okey, boleh guna dulu. Sementara kita nak dapat buku yang tahun ni punya. Kalau aku dapat buku tahun ni insyaAllah, tapi sebab cikgu pun tak terima lagi. Sekolah pun tak terima lagi buku tu daripada pembekal, jadi cikgu tak bolehlah nak bagi kat kamu. Okey, ada apa-apa masalah? Ada soalan? Okey, cikgu nak tengok sekejap berapa orang yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Okey, itu saja. Nanti boleh bagi tahu dekat cikgu. Boleh hantar latihan dekat cikgu. Okey. Tak ada apa-apa soalan kan? Ada apa-apa nak tanya? Cikgu bila nak kena hantar? Okey, cikgu bagi masa sampai hujung minggu depan, hari Selasa juga.
Tarikhnya hantar sebelum hari Selasa minggu depan. Okey. Dan untuk pengetahuan kamu, semua kamu punya kehadiran ke kelas online dan juga latihan yang kamu buat sepanjang kelas online ni, semuanya cikgu akan bagi markah yang terkumpul. Dan nanti masa perhimpunan, kita ada perhimpunan online lagi nanti. Masa perhimpunan, cikgu akan tunjukkan kelas tahun 4 siapa yang markah tertinggi. Markah termasuklah dengan jawapan yang betul, yang dengan hadir kelas. Itulah sebagai semangatlah untuk kamu kan, hadir kelas tu. Okey? Hoyung okey? Kalau okey buat macam ni. Buat okey. Anis okey? Okey. Semua okey. Zafri. Oh, lama tak jumpa Zafri. Okey tak? Okey, bagus. Okey, kalau tak ada apa-apa, sampai sini je kelas kita. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bye. 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 Bye, Zafri. Bye. Bye, Nis. Bye, Nis. Bye, Nis.